Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita menyambung balik pembacaan kitab hikam kita. Hanya untuk pengetahuan pada para jemaah, kitab hikam ini perbahasannya kadang-kadang agak tinggi sedikit dan perlu memerhati ataupun menumpukan sebenarnya, dan seandainya masih lagi tidak dapat memahaminya, maka bertanyalah kepada orang yang lebih alim, insya-Allah. Setengah-setengah apa yang ada dalam matan hikam ini kadang-kadang dapat dirasai dan dapat dipahami. Jadi sekarang ini insya-Allah kita untuk menyambung balik perbahasan kita mengenai kitab hikam ini. Sebelum daripada ini kita menyatakan bahawa mengenai hati manusia ini, ada yang hati yang sakit, ada yang sihat. Hati yang berpenyakit, ada yang hati yang bercahaya. Maka hati seseorang tadi yang menjadi pandangan Allah Ta'ala, maka manusia itu dikira lalai pada Allah Ta'ala walaupun dia sedang mengangkat takbir, walaupun dia sedang bersembahyang. Kerana apa? Kerana hatinya ketika itu lupa ataupun mengingati yang lain selain pada Allah. Tetapi ada orang yang duduk saja je, dia tidak bangun, dia tidak bergerak, duduk saja, tetapi dia ingat kepada Allah Ta'ala. Kerana hatinya dalam keadaan dia duduk, dia ingat kepada Allah. Maka ulama' menyatakan bahawa amal ibadat ini ada dua. Satu, amal ibadat yang berbentuk zahiriyah, yang kedua berbentuk batiniyah. Yakni ada amal ibadat yang berbentuk jasmaniyah, itu zahiriyah, seperti sembahyang, baca Quran, berzikir dan seumpamanya. Tetapi ada ibadat yang lebih hebat itu, ia panggil ibadat batiniyah ataupun ibadat yang berbentuk hati, ibadat hati, yakni bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara itu oleh kerana ataupun oleh sebab itu, ulama memberitahu, ulama sufi menyatakan bahawa di antara jalan yang paling cepat menghidupkan hati itu melalui amalan batin, ialah dengan melalui amalan tafakur. Maka dengan jalan tafakur itu menyebabkan hati seseorang itu terbuka. Maka sesiapa yang beribadat tanpa melalui proses bertafakur kepada Allah, boleh membawa kepada hatinya lalai ketika mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat datang semua yang jauh, yang Kedah, yang Singapura pun ada, yang Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan seumpamanya bersama kita, dan insya-Allah agar didoakan semuanya berada dalam kesihatan dan nasihat yang baik, insya-Allah sihat dalam melakukan ibadat kepada Allah. Baik, maka dikatakan bahawa tafakur itu dengan arti kata seseorang itu menumpukan hatinya, menumpukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menumpukan hatinya kepada Allah, maka ulama memberitahu pada peringkat awal kepada tafakur itu ialah bertafakur mengenai dosa-dosa yang telah lalu. Bertafakur kepada dosa yang telah lalu, kemudian bertafakur tentang kejadian ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bertafakur tentang diri
kita sendiri, supaya hati kita hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hari ini kita duduk dalam keadaan lalai. Sebab apa duduk dalam keadaan lalai? Kerana hati kita terhijab. Hati kita ini terhijab dengan arti kata terdinding. Setengah ulama menyatakan bahawa dinding kita dengan Allah, hati kita tertutup dengan Allah Ta'ala paling kurang dengan 70,000 tutupan. Lalu ada ulama menyatakan bahawa untuk membuka kembali tutupan yang tertutup itu, hendaklah seseorang itu perlu memperbanyakkan zikrullah, berzikir kepada Allah sampai kepada 70,000 la ilaha illallah untuk proses pembukaan hijab. Jadi apa yang menghijabkan kita? Apakah yang mendinding hati kita tadi? Maka pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-11. Pada muka surat yang ke-11 berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa hujibat anhu syumushul ma'arifi bi sahabil asar, dan segala zulmat dan terdinding dan didindinglah daripadanya segala matahari makrifat. Matahari makrifat dengan segala awan asar, yakni kesan-kesan yang wahamiyah lagi adamiyah. Wahamiyah sesuatu yang tidak pasti, adamiyah sesuatu yang tiada. Jadi baik, ada dua perkataan di situ. Wahujibat anhu syumusu, dia terhijab itu terdinding matahari. Satu perkataan matahari, dan satu lagi perkataan sahabil asa. Sahab artinya awan. Awan. Maka kita ambil bandingan begini. Matahari itu ada, tetapi tiba-tiba matahari itu tidak kelihatan. Kenapa matahari itu tidak kelihatan? Matahari itu tidak kelihatan kerana adanya awan yang melindunginya. Oleh kerana ada awan yang melindungi tadi, maka matahari itu tidak dapat dilihat. Sedangkan matahari itu mempunyai cahaya yang hebat. Ada cahaya pada matahari tadi, namun matahari itu tidak kelihatan. Kerana apa? Kerana ada awan yang menutupi matahari. Jadi bila ada awan yang menutupi matahari, orang melihat awannya matahari itu tiada. Adakah matahari itu tiada? Tak, matahari itu ada, tetapi hanya tidak nampak. Maka tidak nampak kerana apa? Kerana ada sesuatu yang tebal. Yang tebal, maka itu dikata gambarannya. Maka disebut syumusul ma'arif, matahari pengenalan, matahari makrifat. Ya, maksud matahari di situ adalah hati kamu. Hati kamu ini tertutup sebenarnya. Hati kamu ini tertutup. Oleh kerana hati kita tertutup, maka kita tidak melihat Allah. Maka bila tidak melihat Allah, duduk kita dalam melihat yang zahir. Ya, seperti yang mengenyangkan itu adalah nasi semata-mata yang mengenyangkan dia. Maka dia pegang, dia dapat rezeki kerana seseorang itu memberi rezeki. Maka melihat kepada zahir sahaja, orang inilah yang memberi rezeki. Kalau tak ada ini, susahlah kita. Maknanya kerana kita ada, kalau zaman sekarang ni ada sijil lah, dapatlah kita ada harta, dapatlah kita kerja. Begitulah pegangan-pegangan yang melihat kepada zahir sahaja. Ini bahaya. Akibat daripada memandang kepada zahir ini, maka tertutup hati, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa ramai manusia mencari harta dan Allah memberi harta kepada dia. Betapa ramai orang itu inginkan rezeki yang banyak, Allah beri rezeki kepada dia, tetapi malangnya rezeki dia ditambah, Allah Ta'ala bagi rezeki, tetapi dia tidak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ingat, yang memberi rezeki itu Allah. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Maka jangan bila kita mengambil rezeki, kita lupa kepada pemberi rezeki.
kita lupa kepada muasir apabila telah mendapat asal. Kita telah melihat kaun, kita telah melupa kepada mukawin, yakni yang menciptakan kaum. Kaum ini alam, kita melihat alam, lalu kita lupa kepada yang mencipta alam. Inilah yang berlaku. Maka hati manusia itu tertutup. Kenapa tertutup? Tertutup dengan sebab sahab awan asal yang memberi kesan. Maksudnya awan itu adalah apa-apa yang kamu lihat. Apa-apa yang kamu lihat itulah yang menutupi hati kamu. Apa yang kamu lihat hari ini? Maknanya ada orang melihat alam, maka melihat gunung ganang, maka lupa dia kepada Allah. Ada orang melihat kepada dunia dia, melihat kepada kemasyhuran, lupa dia kepada Allah. Melihat kepada pengaruh, lupa dia kepada Allah. Melihat kepada harta yang banyak, perniagaan yang besar, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya apa-apa yang kamu lihat itulah yang menutupi hati kamu kepada Allah. Maknanya. Jadi jaga-jaga pandangan mata kita ini memberi kesan kepada hati. Maknanya kalaulah apa yang kita lihat itu memberi bekas kepada hati, maka semakin banyak kita lihat, semakin tebalah bekas itu pada hati, semakin tebalah tutupan yang ada di dalam hati. Lalu orang bertanya, saya sudah berzikir sudah lama tetapi tidak ada kesan. Ada yang mengatakan saya sudah lama mengikut kuliah-kuliah agama, namun tidak juga memberi kesan. Ada yang mengatakan bahawa saya telah bertemu orang soleh tetapi tidak memberi kesan. Kenapa tidak memberi kesan? Kerana sesungguhnya duduk pada hati yang tertutup. Bila hati tertutup, maka tidak ada memberi kesan. Oleh kerana itu, kita yang banyak dosa ini, yang bercakap pun banyak dosa, maka kita kena ketahui bahawa yang menyebabkan kita lupa, lalai itu adalah hati kita ini ditutupi dengan apa-apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat itu masuk di dalam hati kita, dan itulah yang membawa terhijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa dengan segala awan asar, awan yang memberi kesan kepada hati kita, dan juga yang mana yang kita lihat itu ataupun yang kita angan-angan, apa yang kita lihat itu yang wahamiyah, yang tidak pasti, yang sesuatu yang tidak pasti. Baik apabila kita melihat maknanya kepada harta benda, maka kita pun letak dalam hati kita, nanti satu hari nanti kita akan dapat harta benda, kita akan buat begini, satu hari nanti kita akan begini-begini. Akhir kali terhijab hati kita. Benda itu tak pasti, tidak pasti maknanya. Jadi kita mengejar sesuatu yang tidak pasti. Kita mengejar harta tak pasti, ada tidak ada, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Maknanya sebab itu disebut dalam matan yang sebelum pada ini, ijtihaduka fi ma tulibalaka, kamu ini bersungguh-sungguh fi ma dumina minka, ijtihadika fi ma dumina minka. Kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang Allah Ta'ala sudah jamin, tapi kamu lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa memandang kepada alam itu menghijabkan hati kamu, kerana sesuatu yang kamu pandang itu ada sesuatu yang wahamiyah, yang sudah tidak pasti, lagi adamiyah, dan kadang-kadang membawa kepada tidak mendapatnya. Adam artinya tiada, membawa kepada sesuatu yang tidak ada. Kita duk kerja-kerja, kadang-kadang benda tu tak ada pun maknanya. Maka iaitu apa dia maksudnya? Iaitu orang yang kehairanan, orang yang hairan, orang yang duduk dalam kebingungan, dalam segala zulmat, dalam segala kegelapan dosa. Hati kita ni tertutup. Jadi kenapa kita tidak melihat? Tidak melihat dengan sebab dua. Okey, baik, saya contohkan. Ada tiang di hadapan mata saya. Contoh je ni, tak ada tiang ni, tapi contoh je. Di hadapan mata saya ada tiang. Maka saya tidak dapat melihat tiang itu dengan sebab dua.
Sebab yang pertama, tiba-tiba dalam tiang tadi yang ada depan mata saya dapat lihat kerana adanya cahaya lampu. Tiba-tiba cahaya lampu itu terpadam. Bila cahaya lampu itu terpadam, maka gelaplah saya. Bila gelap, saya nampak ke tiang tidak nampak. Jadi tiang tidak nampak bukan tiang itu tidak ada. Tiang itu ada depan mata. Allah Ta'ala itu ada bersama kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala hampir dengan kamu. Lebih pada orang tekak kamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila sahaja hamba aku meminta kepada aku dekat, kata Allah Ta'ala. Maknanya, tetapi kenapa tidak nampak tiang yang duduk depan mata? Tidak nampak dengan sebab dua. Yang pertama dengan sebab kegelapan. Kegelapan. Bila sebab gelap tak nampak. Yang kedua dengan sebab terdinding. Tiba-tiba depan mata kita mari satu tabir, maka ditutupnya tabir depan mata, tak nampak tiang. Mana begitulah gambaran kita. Hati kita sebenarnya boleh melihat Allah. Apa maksud melihat Allah? Boleh hati hidup mengingati Allah Ta'ala di mana-mana, melihat pada alam, di situnya ada Allah Ta'ala. Tetapi malangnya hati kita ini telah terhijab dengan dosa-dosa kita, maka kita memandang kepada zahir saja, memandang kepada alam, memandang kepada diri kita, memandang kepada amal kita, lalu lupa kepada Allah yang memberi amal, lalu lupa kepada Allah yang memberi rezeki kepada kita. Maka ini penyakit yang ulama sufi cuba buang dalam hati kita ini melalui ilmu-ilmu mereka. Lalu dikatakan bahawa mereka ini duduk dalam kebingungan, segala zulmat, kegelapan yang berdiri kepada segala kainan, kegelapan yang ada pada apa yang ada di hadapan mata, sesuatu yang ada, yang mana yang jahil, yang tidak pasti, yang tidak tahu. Jadi begitulah. Jadi selama ni sedarlah kita, rupa-rupanya kita duk kejar benda yang tidak pasti. Kejar benda yang tidak pasti. Apa dia? Kejar benda yang tidak pasti? Dunia. Dunia kita tak tahu bila kita dapat, bila kita boleh kecap dunia. Maknanya, maksud saya begini. Maksud saya, kadang-kadang kita memikirkan satu hari nanti kita mesti mempunyai kekayaan yang besar, sebab nak diri kita nak beri kepada anak-anak kita dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu akan datang tu kita dapat ke tidak dapat. Jadi kita kejar sesuatu yang tidak pasti. Kita kejar benda tu yang sepatutnya kita tumpu pada amal ibadat, tetapi tidak ditumpu kepada amal ibadat kepada Allah. Kenapa tidak tumpu? Itu tanda hati kita terhijab. Tak nampak Allah, nampak harta benda yang dikejar. Tidak nampak Allah, nampak sesuatu yang diingini. Kalau ingin pengaruh, ingin masyhur, ingin nama, ingin pangkat, itulah yang ada dalam hati manusia. Sedar tidak sedar, perkara itulah yang selama ini terhijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa yang jahil pada mukawin, bila dalam keadaan kebingungan begitu, duduklah dia dalam keadaan jahil kepada mukawin, iaitu Allah. Jahil pada Allah, tidak mengetahui akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa dia makan nasi, yang dia makan nasi itu hakikatnya Allah bagi. Tapi betapa ramai orang yang makan nasi tetapi lupa kepada Allah yang memberi nasi itu. Maka dalam keadaan macam itu, dia terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Akhirnya maka kesudahan rugi, duduk dia di dalam rugi. Kita duduk begitulah, kita bangun pagi sampai kepada nak tidur balik, makan, minum, duk fikir rehat, duk fikir apa yang kita kerja tu saja. Tidak memikirkan tentang ibadah kepada Allah. Maka kedudukan begini rugilah. Maka hiduplah kita dengan penuh kesibukan kita. Sibuk itu bukan sibuk kepada memberi manfaat akhirat. Sibuk orang, Masya Allah, orang hari ni sibuk-sibuk sungguh orang hari ni. Daripada pagi sampai petang, tak tahu apa dia kerja, tahu apa yang dia cari sebenarnya.
hati pun tidak tenang. Maka dikatakan bahawa jangan kamu terhijab hati kamu dengan sebab kesan-kesan yang ada ataupun kesan-kesan yang kamu lihat, sehingga tertutup kepada mata hati kamu. Baik, kita tengok. Dan yang demikian itu kesudahan yang rugi dan kepala kejahatan yang membawa kepada ibu kejahatan, duduk dalam kejahatan. Sebab itu di dalam kitab Sirus Salikin dia mengatakan, Sirus Salikin mengatakan bahawa orang yang tidak melalui jalan tasawuf, orang yang tidak melalui jalan tasawuf dibimbangi maknanya mati dalam keadaan mengekalkan dosa besar. Dibimbangi begitu. Jadi kerana apa? Kerana perjalanan penyucian hati inilah perjalanan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok lagi ya. Dia kata membawa kepada kepala kejahatan dan juga tughyan. Tughyan ni melampaui batas. Boleh Ustaz cerita? Dulu Ustaz pernah cerita juga. Ini Ustaz ambil cerita ini daripada satu orang guru kita. Dia menceritakan satu kisah. Tak tahu cerita ini benar tidak benar, tetapi yang paling penting kita ambil iktibar. Itu lebih utama. Kata guru saya yang menceritakan bahawa ada satu orang hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala ini rajin pergi ke masjid. Alhamdulillah, selalu pergi ke masjid bersembahyang. Tetapi kehidupan dia agak miskin sikit. Kehidupan dia agak susah. Maknanya kehidupan dia agak susah, tetapi dia adalah orang ahli masjid. Maka dalam keadaan macam itu, akhirnya selepas dia selalu berulang alik pergi ke masjid, akhirnya Allah Ta'ala memberi kepadanya rezeki, ditambahkan rezeki. Maka dia menyangka bahawa dengan berkat dia pergi ulang alik pergi ke masjid ini, maka Allah tambahkan rezekinya. Maka rezekinya bertambah, bertambah dan perniagaannya semakin maju. Maka kehidupan dia mulalah berubah. Dahulu dalam keadaan susah, hari ini sudah dalam keadaan mewah. Lalu dalam keadaan macam itu, sedar tidak sedar, sedikit demi sedikit ditariknya ibadat. Maka yang dahulu sembahyang 5 waktu di masjid, maka bertukar dia, maknanya tidak mampu lagi sembahyang 5 waktu di masjid. Maka kelihatanlah dia maghrib dan isyak saja ada. Subuh kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Zuhur dan asar sudah tiada kerana pergi bekerja. Alhamdulillah masih lagi istiqamah maghrib dan isyak. Kemudian lama sedikit keadaan semakin maju, akhirnya maghrib pun sudah tidak ada, akhirnya isyak pun tidak ada. Maka dia ini terpaksa menumpukan kepada perniagaan dia. Alhamdulillah perniagaannya maju. Allah Ta'ala beri perniagaannya semakin maju. Tetapi dahulu sembahyang berjemaah, lama-lama sembahyang seorang diri sahaja. Kemudian daripada sembahyang seorang diri awal waktu, lama-lama membawa kepada lewat waktu. Daripada lewat waktu itu, lama-lama membawa kepada mengqadhakan sembahyang, ditinggalkan waktu sembahyang. Jadi satu hari kadang-kadang 3 waktu saja dia sembahyang, kadang-kadang 2 waktu saja dia sembahyang. Maka demikianlah semakin berkurang ibadat, tetapi semakin bertambah akan harta bendanya. Maka setelah dikejar-kejarnya harta benda itu dan rumahnya dibeki menjadi besar, kenderaan ditukar dengan kenderaan yang mewah. Setelah rumahnya dibeki besar, siap rumah, kenderaan pun sudah ada, lalu dia meninggal dunia. Tinggal dunia. Maka selama keletihan yang dikejar membaiki rumah, membesarkan rumah sehingga memiliki kereta yang baik, akhir sekali tidak sempat mengecapi rumah yang baru tersegam indah yang dibuat, tak sempat tadi dengan kenderaan tadi, akhirnya meninggal dunia. Tidak maknanya apa yang ada, anak-anaknya yang dapat, isterinya berkahwin yang lain, suami baru duduk rumah baru. Begitulah keadaannya. Ini cerita saya ambil daripada guru saya. Lalu dia berpesan, dia kata jangan sampai kita rugi. Jangan sampai kita rugi. Kenapa berlaku begitu? Kerana pandangan kita kepada pandangan mata yang zahir, tidak sampai kepada basirah, tidak sampai kepada pandangan mata hati. Baik.
Oleh kerana itu tidak melihat. Kerana apa tidak melihat? Kerana tertutup dengan apa yang kamu kejar ataupun dengan apa yang kita kejar. Apa yang kita kejar-kejar itu tidak kadang-kadang tanpa kita sedar menutupi mata hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Maka dikatakan bahawa kata Syekh Tusi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, bermula katanya segala martabat orang yang ahli syuhud, orang yang ahli syuhud dalam wujud ini, bahawasanya setengah daripada mereka itu orang yang memandang kepada nurul haq dahulu. Baik, orang yang sudah ahli syuhud memandang Allah, ini adalah para awliya Allah. Mereka adalah orang yang sudah syuhud kepada Allah, sudah memandang Allah. Baik, sedikit pengetahuan mengenai ilmu tauhid ini terpecah kepada 4, ataupun terpecah pada 3 lah. Yang pertama, tauhid i'tiqadiyah. Pegangan tauhid i'tiqadiyah, ya, ini tauhid mengenal Allah dengan ilmu. Mengenal Allah dengan ilmu. Maka kita belajarlah sifat 20. Itu dipanggil tauhid syariat. Kita pun belajar adapun Allah Ta'ala ini sifatnya 20. Yang pertama wujud, lalu diterangkan sifat satu persatu. Kudrat macam mana, iradat macam mana. Maka sehingga dipahami akan sifat Allah ataupun ilmu Allah, maka dalam keadaan macam itu dia sudah mengenal Allah, tetapi mengenal Allah dengan ilmu. Yang ini rasa takut kepada Allah belum tercapai. Kadang-kadang kita belajar ilmu, nak datang rasa takut itu tak berjaya juga, sudah belajar ilmu. Maka tauhid ini dipanggil tauhid i'tiqadiyah, pegangan. Sebagaimana anak-anak sekolah kita, anak-anak kita yang diberitahu oleh cikgu, ini gambar harimau, sifat harimau begini-begini mencerita. Tetapi anak-anak pelajar-pelajar dia, walaupun sudah mengetahui itu harimau sifatnya ganas, tetapi sedikit pun tidak ada perasaan takut di dalam hati. Itu satu. Pergi tauhid yang kedua. Bagi tauhid yang kedua ini adalah dia panggil tauhid syuhudiyah. Tauhid memandang Allah. Ini panggil tauhid syuhud. Ini tauhid siapa? Ini tauhid para awliya Allah. Kita duduk tauhid orang awam, tauhid nombor 1 tadi. Maka apa dia? Tauhid syuhudiyah, tauhid memandang Allah. Memandang Allah Ta'ala. Syuhud ini, jadi dikatakan bahawa syuhud ini datang daripada rasa hati, rasa takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Macam mana rasa takut kepada Allah? Setelah ada ilmu tadi, belajar saya melalui macam mana untuk mencapai rasa takut kepada Allah, hendaklah mempertajamkan mata hati kamu. Macam mana nak mempertajamkan mata hati? Sudah dinyatakan sebelum pada ini, jalannya 2. Yang pertama adalah jalan uzlah, yang kedua jalan tafakur. Uzlah dan tafakur ini adalah jalan untuk membersihkan hati. Jadi bila duduk tafakur ini, ambil sedikit masa, kemudian memikirkan tentang dosa, azab dan seumpamanya, lalu boleh mencapai rasa takut ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat tafakur. Ramai orang tanya, kadang-kadang kita belajar buat apa rasa tak takut pada Allah, dan kita bercakap tentang takwa, dan siap hari Jumaat khatib mengatakan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, tapi tak mencapai. Kenapa tidak mencapai? Kadang-kadang kita tidak melalui proses tafakur. Dengan uzlah ini telah dinyatakan pada matan sebelum pada ini. Dan selain daripada itu, dengan jalan zikrullah, taubat, jalan taubat dan mengekalkan zikrullah, ini juga jalan penyucian hati untuk menghidupkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga diperbanyakkan dengan ibadat-ibadat sunnah, ibadat. Jadi kesan daripada itu akan membawa kepada apa? Akan membawa kepada
akan membawa kepada hati kita ini akan bercahaya bila mana kita ini berzikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syuhud, sehingga datang rasa takut pada Allah. Macam mana contoh? Baik, contoh tadi i'tiqadiyah. I'tiqadiyah ni kita kata bahawa adanya ini harimau. Kita cerita pada anak-anak murid kita tentang harimau, maka anak murid pun kita kenal harimau itu, tetapi perasaan takut pada harimau itu tidak wujud lagi. Baik, kita nak masuk syuhudiyah ni, macam mana nak masuk rasa takut pada Allah Ta'ala ini? Jalan tafakur. Tafakur ni kita fikir supaya dapat rasa. Maka sebagai jalan contoh, saya nak masukkan supaya syuhud ini. Contohnya macam mana? Contohnya saya kata kepada pelajar-pelajar, saya kata tadi ustaz nampak harimau ada melintas, duduk di belakang, melintas dalam kampung kita. Maknanya dia ada di belakang-belakang kita ini. Boleh jadi dekat kereta kita, boleh jadi maknanya di hadapan kita. Bila kata macam itu, adanya harimau sudah masuk dalam kampung kita, dekat dengan kita, walaupun tak nampak harimau, perasaan takut sudah ada. Ini gambaran syuhud. Orang yang ahli syuhud rasa dekat dengan Allah, memandang Allah Ta'ala, rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Ini dia panggil ahli syuhud, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa ahli syuhud ini bermula katanya segala martabat orang yang ahli syuhud, yang merasa kepada Allah, merasa memandang Allah dalam wujud ini, dalam wujud alam ini ada Allah Ta'ala. Maknanya dan wujud alam ini adanya Allah Ta'ala, bahawasanya setengah daripada mereka itu orang yang memandang kepada nurul haq, memandang kepada cahaya Allah, memandang kepada cahaya Allah Ta'ala. Dahulu tengok pada cahaya Allah dahulu, baru melihat kepada apa yang wujud. Ini adalah tauhid ataupun orang yang telah mencapai kedekatan dengan Allah, yang terdiri daripada kekasih-kekasih Allah. Maka yang pertama, siapa mereka itu? Mereka itu melihat Allah dahulu, barulah memandang ia kepada alam. Jadi siapa mereka itu? Mereka itu orang yang ahli syuhud. Ahli syuhud itu kalau tadi ustaz bagi tahu, kita kata harimau sudah masuk dalam kampung kita, jadi rasa takut. Jadi sekarang kita nak masukkan Allah dalam hati kita. Sebab itu para jamaah sekalian, kalau kita tidak menjadi ahli zikir, biasanya kita payah nak mencapai rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Dan seandainya kita berzikir tanpa kita bertafakur, begitu juga tidak dapat kita merasa rasa takut kegerunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu antara jalannya. Maka orang yang sudah ahli syuhud, sudah memandang Allah, dia sudah berzikir. Para jamaah banyak zikir. Banyak zikir. Kalau tanya ustaz, zikir apa yang banyak perlu diperbanyakkan? Yang pertama, kalau boleh kita kena banyak la ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kita nak menyucikan daripada kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Lalu bila banyak berzikir itu, apa akan berlaku? Akan berlaku pada hati kamu, kesan pada hati kamu. Satu lagi ustaz nak pesan lah, maknanya baru-baru ini datang ada satu orang, dia datang, dia ini kata apa dalam hatinya ni macam-macam ingat, berbisik-bisik kata, dan rasa bisikan ataupun rasa maknanya jiwa jadi kosong. Dulu zikir rasa sedap ni tak ada apa-apa. Maka ustaz pun tanya, ambil mana zikir itu? Dia kata, saya suka ambil zikir dalam WhatsApp. Dia kata ada orang hantar WhatsApp suruh amal, saya pun amal. Amal. Bila amal, akhir kali saya jadi bingung. Mari bisikan, Allah ni ada ke tidak ada? Ni ke tidak ada? Maknanya jadi timbul was-was dalam hati. Maka saya bagi tahu, kalau nak ambil zikir, kalau boleh ambil zikir dengan orang yang ada sanad zikir.
Jangan ambil ikut WhatsApp zikir. Baca WhatsApp, amallah kamu gini-gini. Amal, dia pun amal. Jadi kebingungan, susah. Jadi saya pesankan dia, macam mana? Antum kena banyakkan, kamu kena banyakkan selawat Nabi. Kata tak apa Ustaz, saya ambil lah. Ambil selawat Nabi, amalkan selawat Nabi, insya-Allah Allah Ta'ala akan maknanya membuka pintu hati kita. Lalu dikatakan orang pertama ni, orang yang tinggi selalu ni, siapa? Orang yang banyak berzikir, hatinya sudah hidup. Maka bila hati sudah hidup, dia sudah mengingati Allah. Bila mengingati Allah, lalulah dia pun nampak, maknanya lalulah dia pun nampak alam. Ketika dia nampak alam, hatinya ingat Allah, lalu pun dia ingat Allah terlebih dahulu, baru ingat alam. Antara zikir hati dengan zikir yang zahir, mana yang utama? Kalau tanya utama, zikir hati yang paling utama. Tetapi untuk mendapat zikir hati, melalui zikir zahir dulu, zikir lidah dulu. Antum, kamu semua, kamu, kita, saya, semua tak akan dapat zikir hati kecuali melalui zikir lidah terdahulu, zikir yang zahir. Yang utama yang hati, yang batin daripada yang zahir, tetapi wajib melalui yang zahir. Begitu. Sebut nama Allah dulu, barulah hati hidup. Mana boleh hati hidup dulu baru sebut nama? Maknanya kecuali orang-orang yang terpilih. Maka yang tersebut ini kita bagi tahu orang yang sudah berzikir. Bila sudah berzikir, dia mengingati Allah. Bila mengingati Allah, lalulah dia ingat Allah. Dia pun ingatlah, tengok kepada alam. Allah, Engkau mencipta langit. Allah, Engkau mencipta bumi. Allah, Engkau mencipta alam. Maknanya apa? Orang ini orang yang sudah hidup hati, baru dia melihat alam. Doa macam kita kan, kita tengok alam, comel dia, comel sungguhlah kampung tu, comel sungguhlah pemandangan air terjun itu. Lebih kuat kita menapa? Kita ambil gambar tok dalam Facebook tu saja. Kalau orang suka ambil gambar binatang, dia pukul gambar binatang tok dalam Facebook, itu saja. Adakah dia ingat kepada Allah Ta'ala? Tak ingat. Ini dikatalah yang dikatakan, apa yang kamu lihat itu masuk dalam hati kamu, tertutup kamu dengan Allah Ta'ala. Tetapi orang yang sudah melihat Allah, hatinya sudah ingat Allah, baru dia tengok alam. Dia ingat Allah, lalu dia kata, Allah, Engkau mencipta langit. Allah, Engkau mencipta bumi. Ini orang yang pertama. Umpamanya apa? Umpamanya matahari yang bersinar menyinari bumi. Maknanya itu yang pertama, golongan yang pertama. Kemudian pula katanya lagi, apa tak jumpa dah kat mana pula kena tiup angin. Okey, baik. Minta maaf banyak okey. Dan setengah mereka itu, ini mereka itu mengambil dalil daripada Mu'asir atas asal. Yang tadi melihat Allah, baru melihat alam. Dia ini mengenal Allah, kenalkan dia dengan melalui Allah. Maknanya dia hatinya sudah berzikir, hatinya hidup. Lepas hati hidup, dia melihat alam. Jadi orang yang macam ini, perkataan dia macam mana? Perkataan dia begini, dia tengok, dia zikir, dia pun tengok langit. Allah, indah sungguh Engkau jadikan langit. Allah, maknanya Engkau lah yang memberi rezeki pada kami. Allah dahulu. Itu dia lapas begitu, sebenarnya daripada hati dia. Hati dia Allah dulu, baru alam. Boleh faham? Masya-Allah. Allah dulu, baru alam. Itu yang pertama. Dan setengah daripada mereka itu memandang ia akan dia kemudiannya. Ada yang kedua memandang Allah kemudian. Inilah kita. Yang kedua, orang yang kedua ini pula memandang Allah kemudiannya, memandang alam dulu. Apa perkataan dia? Perkataan dia gini. Perkataan dia kata, indah sungguh langit, Allah menciptakan. Maknanya, jadi orang ini melihat Allah, melihat alam, baru mengingati Allah. Maka ini orang yang kedua, melihat alam, mengingati Allah. Alhamdulillah, melihat alam, mengingati Allah. Yang kita bicara dulu, al-kaunu zulmah. Ada orang tengok alam terus tak ingat Allah. Maknanya. Baik. Maka dikatakan bahawa yang kedua tadi mereka memandang kepada
Setengah daripada mereka itu orang yang memandang ia akan dia, kemudiannya memandang dia akan alam tadi, kemudian baru Allah, barulah dia tengok maknanya Allah Ta'ala itu yang mencipta bumi. Dia pun tengok langit, tengok dulu langit dulu baru Allah Ta'ala maknanya. Dan mereka itu orang yang mengambil dalil pada asal itu, pada asal dia apa yang dilihat tadi. Dia mengambil dalil Allah Ta'ala itu dengan apa yang dia lihat atas muasir, atas Allah Ta'ala. Jadi dia melihat Allah Ta'ala tu, dia mengingati Allah melalui apa yang dia lihat pada zahir dulu. Maknanya sebab tu saya kata dah tadi awal-awal perbahasan kita, yakni hati kamu boleh terhijab dengan apa yang kamu lihat. Hati kamu boleh terhijab. Jadi kecuali orang itu melihat alam lalu dia mengingati Allah Ta'ala, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini peringkat yang tadi, yang nombor 2. Nombor 1 ingat Allah baru tengok alam. Nombor 2 tengok alam dulu baru Allah. Allah kemudian, alam dahulu baru Allah Ta'ala. Maknanya ini siapa? Ini orang awam. Maka iaitu segala orang awam. Orang awam yang menilai amal. Orang macam ni tak selamat lagi. Inilah bahaya kita, kerana masih lagi melihat zahir. Dari segi sudut kadang-kadang bagus kita berjumpa orang, dia kata alhamdulillah Allah Ta'ala beri saya setakat ini, saya semayang tahajud tak tinggal lagi. Maknanya alhamdulillah, dia kata saya semayang tahajud ni Allah Ta'ala tak tinggal lagi. Jadi bagus dia, maknanya Allah Ta'ala bagi dia boleh semayang tahajud, tetapi kadang-kadang dibimbangi hatinya itu masih lagi memandang amal. Memandang amal, dia lebih mengingati tahajud itu daripada mengingati Allah. Inilah bahayanya. Bahayanya kita. Jadi bukan senang perjalanan kepada Allah ini, bukan senang. Sebab tu kita perlukan guru yang boleh memimpin kita, dan kita perlu amal yang khusus untuk kita amalkan, dan kita perlu juga memperbanyakkan taubat untuk penyucian hati kita. Baik, lalu dikatakan bahawa ini orang yang amal, orang yang awam. Segala orang awam yang menilai amalnya masih lagi melihat kepada amal. Dan setengah daripada mereka itu orang yang memandang ia akan dia di dalamnya, yakni dia memandang Allah Ta'ala itu ada di dalam asal, di dalam kesan-kesannya ataupun di dalam ciptaan Allah. Yang ketiga, Ustaz ulang balik. Yang pertama ingat Allah baru ingat alam. Yang kedua tengok alam baru tengok ingat Allah. Yang ketiga sekaligus alam dan Allah. Dia tengok pada alam itu terus ingat Allah, dia tengok ingat pada Allah terus ingat alam. Begitu, ini orang yang ketiga, tinggi sikit kedudukan dia. Maka dikatakan bahawa setengah daripada mereka itu orang yang memandang ia akan dia di dalamnya, dan mereka itu orang yang memandang ia kepada berdirinya sifat apaan Allah. Orang yang ketiga ini adalah orang yang sudah memandang sifat Allah. Sifat Allah, dia tengok alam itu, hatinya hidup kepada ini ilmu Allah, ini kudrat, ini iradat Allah, ini kudrat dan iradat Allah, ini adalah sifat Allah, ini ilmu Allah Ta'ala. Dia tengok bukit tu, sebenarnya dia kata gitu tu, dia tengok bukit tapi dia tak kata bukit pun, dia tak sebut pun bukit, dia kata dia ingat selalu ini ilmu Allah. Ini azamatullah, ini keagungan Allah. Jadi dia melihat kepada sifat, melihat kepada sifat Allah. Seperti apa? Seperti baik, contohnya kita bagi orang makan mi goreng. Bila makan mi goreng, dia pun makan. Lalu orang pertama pun kata, apa dia? Orang pertama kata sedap sungguh mi goreng ini. Orang pertama. Kita bagi orang yang kedua. Orang kedua pun makan. Orang kedua pun kata, apa dia? Pandai sungguh tukar masuk. Gitu. Mana pandai sungguh tukar masuk. Jadi dia tak tengok dah pada mi, dia tengok pada tuan tukar masuk tadi. Itu gambarannya. Ada orang yang sudah tidak lagi melihat makna pada alam, tapi melihat pada sifat Allah. Ini ilmu Allah, ini kudrat Allah. Dia merasa begitu.
Dulu ketika mana saya bersama dengan salah seorang guru saya, beliau ini buat amalan suluk, duduk dengan dia, bersuluk, berzikir. Dia kata pada saya, dia kata apa? Dia kata Ustaz, nanti satu hari nanti kalau Ustaz berlaku perjalanan penyucian hati, nanti Ustaz keluar, nanti Ustaz akan tengok sifat-sifat Allah. Jadi kita fikir macam mana nak tengok sifat Allah, kudrat Allah nak tengok mana maknanya. Jadi tak faham. Dia kata nanti Ustaz keluar, nanti Ustaz tengok sifat Allah. Macam mana tengok sifat Allah? Ustaz tengok pokok, maknanya Ustaz akan nampak sifat Allah pada pokok. Oh begitu. Maknanya. Lalu cara dia macam mana? Okey, duduk dengan dia, bersuluk. Suluklah, buat amal zikir. Rupa-rupanya baru faham apa dia itu apabila sahaja sudah hati hidup berzikir kepada Allah, ketika itu sampai kepada peringkat melihat segala semua itu afal Allah dan semua itu datang daripada sifat-sifat Allah, itu kudrat Allah, itu ilmu Allah. Itulah yang maksudnya alam tetap alam, pokok tetap tengok pokok, tetapi ketika mana melihat pokok itu tetap maknanya tersemak di dalam hatinya, hidup hatinya, mengingatkan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang ketiga. Yang ketiga maknanya sehingga dia memandang berdiri sifat af'al Allah, semuanya daripada perbuatan Allah Ta'ala belaka. Dan setengah daripada mereka itu orang yang memandang ia akan dia kepadanya, dia memandang alam, maknanya kepadanya, yakni kepada Allah, dan mereka itu orang yang memandang sentiasa tajalli hak Allah Ta'ala. Ini yang hebat orang yang keempat. Orang yang keempat tadi adalah orang yang sudah tajalli Allah, orang yang hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Maknanya semata-mata, maka tiada memandang ia kepada segala asal, sudah tidak ada lagi pandangan-pandangan dia, apa dia semuanya melihat kepada Allah Ta'ala. Dengan istilah orang sufi hari ini, dia menggunakan istilah fana. Orang yang sudah fana. Apa makna orang yang sudah fana? Orang yang sudah binasa yang lain. Binasa yang lain. Di binasa yang lain tu bukan pada tubuh dia macam biasa, tapi pada hati dia itu sudah tidak ada yang lain, semua sudah lebur. Yang ada hanya Allah Ta'ala sahaja. Yang ada hanya pada Allah Ta'ala. Dulu ada satu orang yang bernama Hallash. Jangan bertukar. Ada satu orang nama Hajjaj Yusuf As-Saqafi, itu Hajjaj lain, Hallash. Hallash ini orang yang kuat ibadat, dan beliau dikatakan berpuasa setiap masa, kecuali hari yang diharamkan berpuasa saja. Ibadatnya kuat, dipenuhkan masa dengan ibadat, kemudian banyak berpuasa, alim, sungguh alim, dan keadaan alim. Lalulah Allah Ta'ala ini mengangkat beliau ini dengan kedudukan yang amat tinggi, sehingga beliau telah mencapai makam halal, makam fana, makam fana, binasa dia. Maka bila sampai makam fana, minta maaf, makam fana, kasyaf, ini perbicaraan tasawuf. Maknanya kalau pembacaan ahli hadis, dia kata apa ni, betul ke cakap ni? Tak, ini makam. Maknanya orang-orang sufi, perbahasan orang sufi menyatakan bahawa apabila seseorang itu sudah mencapai makam fana, binasa habis yang lain dalam hatinya, yang ada hanya Allah sahaja, yang ada hanya Allah Ta'ala sahaja dalam hati, maka ketika itu semua tidak beri kesan, semua tak beri kesan pada dirinya. Maknanya musibah tak ada apa-apa, nikmat tak ada apa-apa, bagilah harta benda banyak macam mana pun tak ada kesan. Bagi dia sama saja pasir dengan harta benda. Sama saja. Mah dengan batu sama, dia kata gitu. Ujian dengan nikmat sama dia, tak ada benda. Ujian pun senyum, nikmat pun senyum. Tengok kisah Nabi Ayub. Walaupun dia diuji, mati anak dia, maknanya hilang perniagaan dia, habis terbakar, runtuh habis bangunan dia, habis, tetap ibadat seperti biasa. Maknanya maka ini siapa? Biasanya makam para anbiya.
Para anbiya. Baik, kita sedikit ambil kisah Halas ini secara ringkas. Panjang cerita Halas ini, tapi secara ringkas Halas ini sudah capai makam fana. Makam fana ni binasa habis dalam hatinya, tak ada apa-apa, yang ada hanya Allah, hanya Allah Ta'ala. Akhirnya terlalu dia ini sudah maknanya hatinya telah dipenuhi rasa kecintaan kepada Allah, sehingga dia mengatakan anal haq, aku adalah hak. Hak itu merujuk pada Allah. Ada nama Allah 99, Hakul Mubin, maknanya aku adalah hak. Seolah-olah dia kata anallah, aku Allah. Gitu. Dan beliau ni banyak syatah, maknanya banyak ungkapan-ungkapan yang orang tidak faham. Jadi dalam keadaan macam itu, bila dah kata saya Tuhan, anal haq, maknanya apa orang kata? Orang kata sesat lah dia. Maka dikatanya Halas ini sesat. Maka dikatakan bahawa orang-orang menuduh orang-orang sufi, orang yang duduk makam-makam tersebut, tertentu itu sesat, itu perkara yang sudah lama biasa. Ada orang yang qazah dengan Rasulullah, tengah-tengah ceramah datang Rasulullah, dia tak kata pun saya nampak Rasulullah, tapi cara dia tu orang dapat rasakan nampak, maknanya dia qazah dengan Rasulullah. Jadi ada orang tak faham, dia kata ini sesat dan seumpamanya. Ada orang-orang yang istimewa di sisi Allah, yang pastinya kita tak dapat keistimewaan tu. Maknanya sebab boleh ke orang tak boleh kita, sebab tu jadi hati kita tak tenang, tak senang. Ini bermakna hati kita berpenyakit kalau begitu. Baik, lalu dikatakan bahawa orang awam wajib sampai makam mana Ustaz? Kan kita dah bicara dahulu, duduklah kamu di makam yang Allah Ta'ala bicarakan, duduklah kamu di tempat yang Allah dudukkan. Kita terus berjalan, para jamaah terus berjalan zikir, berjalan taubat, berjalan istighfar, berjalan selawat, meninggalkan maksiat, berterusan sehingga Allah yang menempatkan kita nanti, insya-Allah. Tetapi dengan syarat mesti duduk di bawah bimbingan guru yang mursyid, yang murabbi. Ingat bukan saya pun mencari-cari lagi mana guru murabbi mursyid. Antum carilah guru murabbi mursyid yang boleh membantu hati kita ingat kepada Allah. Baik, kita tengok. Maka orang yang keempat ni tajalli, hanya nampak Allah zahirkan dia, zat dia, dengan cara maknanya dengan cara yang macam mana, wallahu alam lah. Ini siapa yang rasa dia tahu. Macam orang makan nasi ayam lah, nak cerita sedap nasi ayam tak nak cerita. Maknanya begitulah. Maka Halas ini kata aku Tuhan, aku Allah. Lalu dia pun waktu biarlah satu pahaman bahawa apa? Bahawa dia sudah duduk makam jamak dengan Allah. Dialah Allah, Allah lah dia. Gitu gambaran. Bukan dia kata ikut main-main, tidak, tetapi ini dah daripada zauqiyah dia, zauq yang ada dalam hatinya. Maka dalam keadaan macam ini, dituduhnya sesat, meresahkan masyarakat ketika itu. Akhirnya beliau dihukum bunuh, dihukum pancung katanya. Ketika mana dihukum pancung, lalu dipancunglah Halas akan kepalanya, keluarlah darah. Maka pada darah itu tertulis kalimah la ilaha illallah. Ini kuasa Allah Ta'ala. Jadi kita nak bahas panjang-panjang ini, itu bukan makam kita, tetapi kita boleh berusaha mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah Ta'ala tempatkan kita. Paling kurang yang bertanya tadi siapa? Maknanya paling kurang ini Yazrin, paling kurang kita ni maknanya apabila kita berzikir, bila mana sahaja kita ini berzikir, hati kita hidup kepada Allah. Paling kurang setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita nampak, setiap apa yang kita pegang, setiap apa yang kita makan, setiap apa yang kita miliki, kita melihat adanya Allah bersamanya. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya baik. Lalu dikatakan lagi, dan setengah daripada mereka itu, dan setengah daripada mereka orang yang memandang akan dia kepadanya,
dan mereka itu yang memandang sentiasa tajalli hak Allah. Ini yang keempat lah yang tadi ya. Maka tiada memandang ia kepada segala asal, tiada lagi memandang kepada segala kesan-kesan. Maknanya. Dan tak kala ada hati itu demikian. Ada hati itu bahagiannya dua wajah. Hati kita ni ada dua wajah. Hati kita ni ada dua pandangan, ada dua wajah, ada dua muka. Maka satu wajah, satu hati dia menumpu pada siapa? Satu hati iaitu satu wajah berhadap kepada Tuhan. Hati kita ini dia ada dua. Ke mana hati kita hadap? Okey, hadap yang pertama, hala hati kita yang pertama adalah Allah. Alhamdulillah. Kalau orang yang menghadap hatinya kepada Allah, orang yang menghadap hatinya kepada Allah, hatinya tenang. Sesiapa yang hatinya sujud kepada Allah, hatinya tidak akan bangkit-bangkit lagi, akan sentiasa sujud kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa hati manusia ni ada dua pandangan. Satu pandangan kepada Allah, pandangan kepada Allah ini para kekasih Allah Ta'ala, dan satu wajah berhadap kepada dirinya, dan satu pandangan pada dirinya. Balik pada asal, pada dirinya, pandangan kepada dirinya. Inilah yang balik pada asal saya kata tadi, seseorang itu terhijab dengan apa yang dia lihat. Jadi pada dirinya itu, apa yang ada dia pandang itu, itulah yang ada di dalam hatinya tadi. Tidak lagi memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah hijab. Itulah yang terdinding selama ini, apa yang kamu pandang. Jadi hati kita ni maknanya hati tidak boleh berhimpun dua perkara pada satu hati. Allah pun ya, makhluk pun ya. Khalik pun dia Allah, makhluk pun dia tidak. Kalau kamu memandang Allah, kamu sudah tidak memandang makhluk. Kalau kamu memandang makhluk, kamu tidak memandang Allah. Maka kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang terhijab selama ini. Masya Allah. Ada yang terhijab dengan kereta. Minta maaf banyak yang marah. Ada yang terhijab kereta. Siang malam fikir bak kereta. Ada yang terhijab dengan rumah. Siang malam duk fikir nak hias rumah. Itulah yang kita fikir. Ada yang terhijab dengan pekerjaan. Siang malam duk fikir pekerjaan, fikir macam mana ni nak menega begini, fikir macam tu. Ada yang terhijab dengan permainan, duk fikir dengan permainan. Tak habis cakap bab bola. Minta maaf banyak ni. Maknanya nak bagi tahu apa yang ada, kita bercakap, kita memandang, itulah yang duduk di dalam hati kita. Duduk dalam hati kita, baik laki baik perempuan. Gitulah maknanya, baik laki baik perempuan. Maknanya jadi tengok, orang yang ada pandangan Allah, dia akan bercakap tentang Allah. Begitulah maknanya. Kenapa? Kerana hati dia itu pandangnya pada Allah. Tetapi orang yang memandang hatinya tidak memandang kepada Allah, maka hatinya akan bercakap dengan apa yang dia ingat, dan apa yang dia ingat itu ialah mengikut apa yang dia pandang. Apa yang dia ingat, apa yang dia pandang, itulah yang menutup hatinya. Maknanya begitu gambarannya itu. Maka dikata orang yang talib itu daripada nazarnya, nazar memandangnya kepada dirinya, lalu dia memandang kepada dirinya, maka berdirilah serta segala adat tabiatnya. Dia akan memandang mengikut apa yang ada kebiasaan pada dirinya. Adat, apa dia adat kebiasaan. Ada suka hiburanlah hatinya pandang. Ada yang suka permainanlah yang hatinya akan pandang. Begitulah keadaannya mengikut tabiat dia. Tabiat dia tadi, maka hijab itu disandarkan kepada mahjur. Hati kamu tertutup dengan sebab apa yang ditutupkan, apa yang menyebabkan, apa yang membawa kepada yang perkara itu ditutup. Okey, baik. Hati kamu tertutup dengan sebab apa? Hati kamu terhijab dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang kamu pandang, yang kamu menghijabkan dia. Maka terhijablah kita dengan apa? Minta maaf banyaklah. Dengan nafsu ataupun dengan dunia lah, contoh dunia. Maka hati kamu memandang kepada dunia, maka dunia itu hanya menutup kita, tepek dekat dada kita, dekat hati kita, memandang kepada dunia.
memandang kepada keindahan, memandang kepada itulah yang apa kamu pandang, itulah yang menebalkan hati kamu. Dan menebalkan hati kamu itu tak nampak Allah. Tak nampak Allah macam mana? Sebagaimana kamu tak nampak matahari kerana matahari ditutupi oleh awan. Begitulah gambarannya. Itu maknanya yang sebagaimana yang telah diperkatakan. Para jemaah, minta maaf perbahasan kita ni semakin tinggi ni maknanya, tetapi insya-Allah moga-moga harap para jemaah dapat memahaminya dengan apa yang Ustaz sampaikan. Ustaz bukan orang alim, bukan orang soleh, banyak dosanya, banyak lalainya, dan kalau andai kata ada yang tidak dapat memahaminya, boleh rujuk kepada orang yang lebih alim, lebih soleh maknanya. Insya-Allah. Sebab itu kita hikam ini, bila kita belajar dengan hati kita, dia akan terima dengan hati kita bila hati kita betul-betul terbuka, insya-Allah. Dengan barakah guru-guru, moga-moga ustaz ini tidak ada apa-apa, hanya ambil berkat guru-guru saja maknanya, dan para orang-orang solehin, orang-orang soleh, para ulama-ulama. Kita mohon kepada Allah agar pengajian kita ini mendapat manfaat, mendapat keberkatan, sedikit sebanyak terbuka pintu hati kita ini. Tapi sekarang ini masih lagi PKP ni, tak ada lagi buat kuliah ni. Tak tahulah nanti kalau kuliah maghrib boleh buat live pula lepas isyak, wallahu alam lah tu. Maknanya, tapi insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita, dan insya-Allah untuk pengetahuan kepada para jemaah, kita hikam ini sebenarnya semakin hari semakin ibadat kata semakin mendalam, semakin lazat insya-Allah, semakin berkat. Moga-moga Allah Taala beri pertolongan kepada kita. Moga-moga Allah Taala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Moga-moga kita semua menjadi ahli zikrullah, banyak berzikir, ahli taubat, ahli maghfirah, dan kita mohon kepada Allah Taala agar Allah tutup keaiban kita, Allah tutup segala maksiat kita, dan kita mohon kepada Allah Taala, Allah tidak wafatkan kita semua insya-Allah, kecuali semua dalam keadaan bertaubat. Insya-Allah semua dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ustaz bergembira jumpa antum semua. Ustaz kasih kepada antum semua. Insya-Allah 17 dan 18 bulan 7 ini boleh tengok ustaz dalam Tanyalah Ustaz, insya-Allah. Ingat tu 17 dan juga 18 hari bulan 7. Sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.